Yang berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebagai rakyat yang taat setia dan diamanahkan untuk membawa suara rakyat Malaysia, khususnya warga Machang dan Kelantan, patut merafat sembah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, atas titah yang disampaikan kepada Majlis Parlimen yang mulia ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan dan sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah atas khidmat bakti yang cemerlang baginda zahirkan sewaktu menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang Dipertua, tahun ini adalah tahun di mana negara, khususnya rakyat, sedang berdepan dengan situasi yang amat mencemaskan. Pada sekutu akhir tahun lalu, ekonomi kita hanya berkembang sebanyak 3%. Ini amatlah mengecewakan kerana momentum pada hujung tahun 2022, sewaktu Perikatan Nasional masih memerintah, masih amat kuat. Buktinya ialah purata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 adalah 3.7%. Selain itu, laporan Bank Negara, DOSM, melaporkan pelaburan asing bersih bagi tahun lalu merosot 47.1% di bawah kerajaan Madani. Dan ianya terus menjunam dari segi nilai ekspor merosot sebanyak 8% pada tahun lalu. Tatkala nilai ringgit mencapai tahap tercorot dalam sejarah berbanding dolar Amerika dan dolar Singapura. Sewaktu ekonomi perlahan, kita sepatutnya menyuntik lebih banyak dana untuk memacu ekonomi. Namun, kerajaan yang bankrupt idea dan bankrupt tunai ini menaikkan pula SST, cukai keuntungan modal, cukai transaksi dalam talian, rasionalisasi tarif elektrik dan lain-lain. Ini berpotensi menyebabkan ekonomi bergerak semakin perlahan. Ada juga yang kata ringgit yang lemah boleh membantu meningkatkan ekspor. Ini juga tahyul yang dijual oleh Menteri Pelaburan dan Perdagangan kita. Tahun lepas, ringgit jatuh, ekspor juga jatuh 8%. Semalam, kita dikejutkan dengan memorandum dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya membaca laporan media, Iron Lady kita, Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini, Goodyear terpaksa keluar ini, sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Apabila Raja Formula sudah senyap, kita ingat bolehlah cari penyelesaian. Tapi bos dia pula jual formula lain. Kononnya kenaikan cukai tidak membebankan rakyat. Ini juga tahyul. Semua cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani kini membebankan rakyat. Saya ambil contoh berkenaan dengan import masuk barangan makanan dari luar. Cukai port operator charges 6% tambahan. Liner local charges 6% tambahan. Warehouse charges 6% tambahan. Forwarding charges 6% tambahan. Freight forwarder charges 6% tambahan. Transport charges 6% tambahan. Kerajaan janji kepada rakyat barang makanan tak kena SST. Tapi rantaian bekalan makanan nak sampai ke meja anak isteri kita semua kena SST. Compounding effect, kesan berganda SST akan menaikkan harga makanan rakyat kebanyakan. Ini baru di Semenanjung, di Sabah Sarawak lagi tinggi kenaikan makanan. Jadinya, ditambah pula dengan ringgit yang lemah, ini menyebabkan inflasi mendadak. Hakikatnya, Tuan Yang Dipertua, hidup rakyat semakin sempit dan terpaksa ikat perut. Persoalannya, kenapa ekonomi makin melemah di bawah kerajaan pimpinan Tambun ini? Jawapannya mudah. Kerajaan hari ini menguruskan ekonomi secara tidak cekap, tidak inovatif, tidak bertanggungjawab serta tidak berwawasan. Dengan kata lain, keyakinan ekonomi negara telah jatuh. Tata kelola sudah jadi tata ke laut. Apa tidaknya,
dilaungkan slogan membela marhain daripada pemangsaan Sang Maha Kaya, namun tangannya memberi hibah kepada yang tidak memerlukan. Saya bagi contoh penjualan kereta elektrik yang dikecualikan cukai. Kalau setiap kereta elektrik ini dikecualikan cukai sebanyak 100,000, buang cukai jualan, duty excise, cukai jalan, setahun lepas negara hampir jual 10,000 kereta. Jadi kalau kita kira-kira pelepasan cukai kereta EV yang dibeli orang kaya ini, hampir 1 bilion. Nilainya 1/3 daripada sasaran kutipan SST yang ini ambil daripada rakyat marhain ini. Jadi kita kena faham, kalau kerajaan nak promosi, nak galakkan orang pakai EV, tak apalah, naiklah harga petrol, buat subsidi bersasar, biar orang kaya boleh bayar. Tapi bila buat SST yang tidak kena pada tempatnya, rakyat merana kesan sampingan daripada itu. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan tuan Yang Bertua, 1 bilion ringgit pelepasan cukai ini boleh bagi sarapan percuma kepada anak-anak kita di sekolah rendah. Bayangkan tuan Yang Bertua, mahasiswa kita boleh dapat pinjaman PTPTN atau beasiswa MARA dengan 1 bilion pelepasan cukai ini. Rupa-rupanya kerajaan ini mencukai yang miskin untuk subsidi yang kaya. Modal ekonomi songsang sebeginilah yang menyebabkan ekonomi negara cacar merba. Tuan Yang Bertua, walaupun kita dilarang bercakap tentang 3R, saya tetap nak sentuh 1R yang ini. Perdana Menteri kata jangan politikkan kejatuhan nilai ringgit. Dan beliau nampaknya tidak bimbang tentang ringgit. Ringgit telah pun jatuh secara drastik, menghampiri paras terakhir yang pernah dilihat sewaktu Tambun menjadi Menteri Kewangan dulu. Ringgit yang lemah memberi kesan kepada kita semua, tak kira kerajaan atau pembangkang. Kerana negara banyak import barangan dari luar. Import makanan saja mencecah 76 bilion ringgit pada 2022. Ringgit yang lemah akan menyebabkan kos yang lebih tinggi untuk bahan import. Digandingkan dengan cukai yang lebih tinggi, kuasa beli rakyat pasti berkurangan dan terjejas teruk. Nasihat saya kepada Tambun dan anggota pentadbiran di sebelah sana, kita mesti jujur kepada rakyat. Jangan auta. Kalau kamu jujur dengan rakyat, rakyat boleh bersimpati dengan keadaan negara pada hari ini. Tuan Yang Bertua, apa